Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu teruskan dengan matematik tingkatan 5, bab 4, matematik pengguna 4.1 percukaian. Standard pembelajaran untuk kali ini ialah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Jom belajar matematik dengan saya iaitu Cikgu Ruzilawati. Jom kita mulakan. Zombie Apocalypse. Taksiran cukai. Okey, taksiran cukai terbahagi kepada dua, iaitu bersama-sama antara suami isteri, dan yang kedua adalah taksiran cukai berasingan. Okey, taksiran yang dikeluarkan oleh suami atau isteri. Pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami atau isteri semasa membuat taksiran. Okey, manakala taksiran cukai berasingan ialah suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Secara umumnya, sekiranya kedua-dua orang suami dan isteri mempunyai pendapatan berasingan, taksiran cukai bersama-sama boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Kalau berasingan, dia jadi makin berkurang. Hal ini kerana kebanyakan pelepasan mempunyai had tuntutannya, tanpa mengambil kira sama ada taksiran cukai bersama atau berasingan. Hal ini juga boleh menyebabkan pembayaran cukai meningkat dengan banyak sekali. Bagaimana mengira cukai jalan? Okey, cukai jalan yang dikenakan adalah berdasarkan kapasiti enjin kenderaan yang digunakan oleh pemiliknya. Pada kebiasaannya, cukai jalan akan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi kapasiti enjinnya. Terusnya, kita pergi kepada contoh keempat. Okey, ini adalah contoh untuk pengiraan cukai jalan. Okey, bila dapat soalan seperti biasa, kita akan baca soalan terlebih dahulu. Okey, jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Okey, dia ada diberikan adalah kapasiti enjin, kadar asas dan kadar progresif tidak ada. Okey, Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti 260cc. Okey, hitungkan cukai jalan untuk motosikalnya. Okey, 260cc terletak di sini, cikgu tanda bintang di sini. Okey, untuk mengira cukai jalan motosikal, okey, kita tengok di sini adalah kadar asas. Okey, itu adalah jawapannya dan kita tulis sebagai RM30. Okey, itu saja. Bila kita tahu sisi dan kita tengok kepada jadual kapasiti enjin dan dapatlah kadar asas. Teruskan dengan contoh yang kelima. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Ada kadar asas dan ada kadar progresif. Okey, soalannya, Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing adalah 859cc dan 1997cc. Okey, dia kehendak soalan ialah hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. Penyelesaian, okey, cukai jalan kereta 859cc. Okey, 859cc dan dia berada di sini. Okey, jadi dia hanya kadar asas sahaja, iaitu RM20. Cukai jalan kereta 1997cc, okey, dia berada di sini.
Okey, jadi dia adalah kadar asasnya adalah RM 280 tambah dengan 50 sen setiap sisi melebihi 1,800. Jadi kita kena tolak. Okey, daripada sisi dia, sisi keretanya iaitu 1997 tolak dengan 1,800. Okey, darab dengan berapa sen? 50 sen. Okey, dan dapatlah jawapan RM 280 tambah dengan RM RM98.50. Okey, dan boleh tekan kalkulator dan dapatlah jawapannya iaitu RM RM378.50. Okey, bagaimana pula untuk mengira cukai pintu? Kadar cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai yang dikenakan atas nilai tahunan. Okey, macam mana nak kira? Iaitu jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Okey, nilai tahunan atau dikenali sebagai taksiran tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangka akan diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Seterusnya kita pergi kepada contoh ke-6. Okey, Mariam memiliki sebuah rumah kediaman di Subanjaya. Okey, dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subanjaya. Okey, diberi bahawa nilai tahunan ialah RM6,580 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Okey, hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariam untuk setiap setengah tahun. Penyelesaiannya, jumlah cukai pintu yang dikenakan iaitu jumlah. Okey, macam mana nak kira? Okey, kita kira kadar cukai pintu iaitu 5%. Okey, darab dengan nilai tahunan. Okey, nilai tahunan sudah diberi di dalam ayat tadi iaitu RM6,580. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator dan dapatlah jawapannya iaitu RM329 setahun. Okey, ini adalah nilai tahunan. Okey, kehendak soalan ialah Mariam perlu membayar cukai pintunya untuk setengah tahun. Jadi, daripada jumlah yang kita dapat tadi, RM329 bahagi dengan 2 dan dapatlah jawapannya iaitu RM164.50. Ini untuk setengah tahun. Bagaimana pula untuk mengira cukai tanah? Okey, kadar cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Okey, jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung kepada kadar cukai tanah setiap unit keluasan atas jumlah keluasan tanah yang dimiliki. Okey, dia ada rumusnya iaitu jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Kita teruskan dengan contoh 7 yang berkaitan dengan cukai tanah. Okey, bila dapat soalan, baca dulu soalan. Okey, Encik Ahmad memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi.
Okey, diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Ahmad setiap tahun. Okey, seperti mana yang sudah belajar iaitu untuk mengira cukai tanah ialah kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Okey, berapakah kadar cukainya iaitu RM 43 sen darab dengan berapakah jumlah keluasannya iaitu 130. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator dan dapatlah jawapannya iaitu RM RM55.90 untuk setahun. Bagaimana pula mengira cukai jualan dan perkhidmatan? Kadar cukai jualan untuk barangan adalah berbeza-beza iaitu 5%, 10% atau kadar-kadar lain bergantung kepada barangan yang ditetapkan, manakala kadar cukai perkhidmatan ialah 6%. Seterusnya adalah contoh 8. Okey, Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM 240 semalam. Okey, Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Okey, hitungkan cukai pendapatan. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Okey, penyelesaian macam mana nak kira berapa malam? Berapakah harga untuk satu malam iaitu RM 240. Oleh kerana Sofia menginap untuk 2 malam, darab 2. Okey, darab dengan kadar cukai yang dikenakan iaitu 6%. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator dan dapatlah jawapannya iaitu RM RM28.80. Okey, ini adalah cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia di Hotel Selesa. Okey, itu saja penyelesaiannya. Okey, itu saja perkongsian cikgu untuk video kali ini, iaitu untuk standard pembelajaran, mengkaji, mentaksir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Jangan lupa like, subscribe dan share jika video ini memberi manfaat kepada para pelajar sebagai motivasi untuk cikgu meneruskan video-video akan datang. Okey, sekian saja untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.